بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hujan macam ni pun Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita, pilih kita dan beri taufik dan hidayah kepada kita untuk kita dapat solat fardu maghrib secara berjemaah di masjid yang penuh keberkatan dan rahmat ini insya-Allah. Dan juga selepas itu kita dapat duduk dalam majlis ilmu yang mana dalam majlis ini kita akan cuba kupas sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan seharian. Dalam membincangkan tentang sunnah-sunnah seharian Nabi SAW, dia ada yang melibatkan dengan ibadat khusus. Contohnya seperti doa-doa tertentu dan juga seperti wuduk dan sebagainya. Dan akan ada juga kita bincangkan ibadat umum yang mana adat boleh dijadikan sebagai ibadat dengan cara-cara yang tertentu. Segala adat kita, semua adat harian kita, tidur adalah adat, makan adalah adat, berpakaian adalah adat, tetapi semua adat-adat itu akan bertukar menjadi ibadat dan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mengikut sunnah yang telah ditujukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 15. Kita masih lagi dalam membincangkan tentang wuduk. Insya-Allah pada malam ini kita akan selesaikan tajuk wuduk dan kalau sempat kita masuk tajuk yang baru insya-Allah. Baik, kita telah sampai ke basuh telinga, basuh kepala, cara basuh kepala. Kemudian kita dah sentuh tentang apa yang dikatakan wajib sapu kepala itu, iaitu mestilah bahagian kepala, bukannya rambut yang di luar kawasan kepala. Kita dah sentuh yang terakhir dalam perbincangan kita. Kemudian pada hari ini kita akan meneruskan lagi dengan telinga. Telinga ni bukan rukun. Telinga bukan wajib, bukan rukun wuduk, tetapi dia termasuk dalam perkara yang kalau boleh walaupun sunat kita tidak tinggalkan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita dah sebut banyak kali, kalau kita biasa tinggalkan benda-benda yang sunat ini, maka lama-lama kita akan memudah-mudahkan amalan. Kita akan merasa tidak bersalah meninggalkan apa-apa amalan. Mula-mula kita tinggalkan benda-benda sunat, lama-lama kita akan mudah buat benda makruh. Lama-lama kita akan buat benda-benda yang dikira berdosa dan kita akan meninggalkan benda-benda yang wajib. Dia akan melalui benda-benda itu kalau kita meremeh-remehkan benda-benda sunat. Kecuali kalau sekali-sekala kita mungkin nak cepat, dah kamat, dah nak ambil waktu, kita pun ambil yang wajib-wajib sahaja. Tapi kalau dengan sengaja kita mengurangkan sunat-sunat wuduk, ini agak bahaya, agak bahaya. Dan seperti mana yang saya dah sebut minggu lepas, iaitu untuk kita dapat solat yang khusyuk, dia sebenarnya bergantung kepada bagaimana kita punya istinja kita, cara cebok kencing berak kita, dan juga cara berwuduk kita. Dua perkara ini memainkan peranan di dalam menghasilkan solat yang khusyuk. Kita nak solat yang khusyuk. Untuk dapatkan solat yang khusyuk ni, kita perlu jaga kita punya istinja dan juga kita punya wuduk kita. Baik. Kemudian sapulah air di kedua-dua telingamu. Sapulah air di kedua-dua telinga. Macam mana caranya? Pada bahagian luar dan dalam dengan air yang baharu. Luar telinga ni, luar dan dalam. Maksudnya yang kita ada rasa parit ataupun laluan di telinga ni, kan? Yang ada laluan jalan di telinga ni,
luar dan dalam dengan air yang baharu. Kerana dalam mazhab Syafi'i kita ada namanya air musta'mal. Air yang kita dah basuh guna untuk kepala tidak boleh diguna untuk telinga, sebab dia adalah anggota yang baru dalam basuhan ini. Pada kelas yang lepas kita dah belajar cara yang paling betul, paling bagus untuk sapu kepala, iaitu gunakan dua tangan, cantumkan jari dan sapu ke belakang dan bawa semula ke depan. Baik, sebahagian syekh, sebahagian ustaz, sebahagian murabbi, muallim ajar, bukan semua jari yang dikenakan, tapi 3 sahaja. Lagi 2 ini tak dikenakan, iaitu tidak diguna untuk sapu kepala. 2 ni kita tak guna ketika sapu kepala. Hanya 3 jari dan yang bawahnya sahaja guna untuk sapu kepala. 2 lagi ni kita belum guna, jadi belum musta'mal. Belum musta'mal. Bermakna kita boleh sapu kepala dan waktu balikkan air ke depan, 2 jari ni kita sapu telinga. Bermakna 3 kali. Hari itu saya dah kongsikan bahawa telinga ini sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan 9 kali basuh. Ni kita campur yang sunat. Waktu basuh muka 3 kali pun kena telinga. Waktu kita sapu kepala pun 3 kali bersama dengan telinga. Tapi cara dia begitu tadi, iaitu supaya air yang tidak mustakmal. Lepas tu sapu telinga, dah jadi 6 kali. Dan khusus untuk telinga yang sedang kita bincangkan ini, khusus untuk telinga yang sedang kita bincangkan. Dengan air yang baharu, dan masukkanlah kedua-dua jari telunjuk ke dalam ruang kedua-dua telingamu. Jari telunjuk ni masukkan dalam lubang telinga ni. Masukkan betul-betul sampai dalam. Serta sapulah air ke bahagian belakang kedua-dua telinga itu dengan menggunakan ibu jari. Ibu jari guna untuk sapu belakang. Ya, ibu jari untuk guna sapu belakang telinga. Jari telunjuk untuk bahagian depan telinga daripada dalam hinggalah bawa keluar. Iaitu kalau kamera ni nanti ada rakaman, letak macam ni, kemudian lalukan. Okay? Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, orang Islam ni diri dia sangat bersih. Kadang-kadang datang video-video kan dalam medsos, keluar orang bersihkan telinga yang kotor. Rasa macam pelik. Mustahil orang berwuduk telinga dia kotor sampai tahap macam tu. Mustahil orang berwuduk hidung dia kotor sampai tahap macam tu. Jadi orang Islam yang betul-betul jaga wuduk dia, insya-Allah dia akan sentiasa bersih. Jadi itu kalau kita lihat kebanyakan kalau video-video yang tunjukkan bersihkan telinga yang melampau kotor dan sebagainya, ini orang-orang yang tidak berwuduk, orang yang bukan beragama Islam, sebab mereka tidak diajar kebersihan sampai tahap macam tu. Kita ni lubang mana semua kita bersihkan. Nanti kita masuk bab mandi wajib. Setiap tak ada ruang yang kita tinggalkan, kuku bersih, segala lubang-lubang yang ada di telinga dan sebagainya, tak ada yang tidak dibersihkan dengan air. Bahkan berkali-kali. Kaki pun adalah bersih sebab dibasuh dengan cara yang betul. Kemudian sapulah air di kedua-dua telingamu pada bahagian luar dan dalam dengan air yang baharu, dan masukkanlah kedua-dua jari telunjuk ke dalam ruang kedua-dua telingamu, serta sapulah air ke bahagian belakang kedua-dua telinga itu dengan menggunakan ibu jari. Ucapkanlah. Kalau yang doa-doa ni saya terus baca laju aja, sebab doa-doa ni perlu pada hafal, perlu pada tengok kitab kan. Ramai yang tak ada kitab, jadi kita ambil berkat baca doa tu dan kita baca terjemahannya. Kalau perlu yang penting-penting saya kupas tentang doa-doa ni. Doa semua penting, bukan tak penting, tetapi oleh kerana kita nak fokus kepada amal-amal sunnah yang mudah kita faham, sedangkan doa-doa ni perlu pada hafalan, maka kita akan lalu dengan laluan untuk keberkatan insya-Allah.
Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Sekiranya ada salah baris macam hari itu, baru saya akan kupas dan betulkan insya-Allah. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang mendengar suatu ucapan lalu mengikuti yang terbaik daripadanya, iaitu jadikanlah aku ni orang yang mudah ikut dakwah yang betul, ajaran yang betul, ilmu yang betul. Ya Allah, jadikanlah aku dapat mendengar penyeru kepada syurga, di dalam syurga bersama orang-orang yang buat baik. Ya Allah, nanti ke akhirat, jadikanlah telinga aku ini mendengar seruan untuk masuk syurga. Tak mesti perkataan yang macam ni sebiji, maksudnya sebegitu kita boleh doakan. Dan hari itu kita sebut 9 kali, ataupun ada sebahagian kitab sebut 12 kali basuh telinga ni. Sebab salah satu sebabnya kenapa? Sebab telinga kita ni yang paling mudah buat dosa. Contoh, kita tengah tidur atau kita dah tutup mata nak tidur ni, mata dah tak buat dosa dah ni sebab dah tutup. Telinga masih boleh buat dosa. Contoh waktu nak tidur tu dia tutup telinga, dia pasang kat telinga dia lagu-lagu yang haram, lagu-lagu yang memang ada unsur-unsur haram. Ataupun sambil dia tutup mata nak tidur tu, dia dengar orang punya mengumpat dan sebagainya. Masih lagi telinga ni sentiasa terbuka. Selagi mana kita tak tidur betul-betul, selagi mana kita waliyahzubillah tak pekak, selagi itulah telinga ni mendengar aja. Tak boleh nak tutup. Mata boleh tutup, tangan ni boleh juga nak gari ke, nak ikat ke apa ke, kaki ni bukan sentiasa berjalan, tapi telinga ni sentiasa itu buka. Buat baik pun dia banyak pahala, buat dosa pun dia banyak perkara yang terdedah kepada dosa. Jarang orang nak tutup telinga dia sampai tak dengar, sumbat dengan kapas ke apa ke, kan? Jarang. Kemudian sabulah air ke tengkukmu dan ucaplah, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minasyalasi wal aghlal. Artinya, ya Allah, bebaskanlah diriku dari neraka dan aku mohon perlindungan denganmu daripada rantaian dan belenggu di neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka, iaitu dan juga daripada rantai-rantai neraka yang akan ikat sampai ke tengkuk. Setelah itu basuhlah kaki kananmu. Selesai tengkuk, kita pergi ke kaki. Setelah itu basuhlah kaki kananmu, kemudian kaki kiri sehingga ke buku lali. Ini yang wajib sampai buku lali. Sampai kiri sehingga ke buku lali dan sela jari-jari kakimu dengan menggunakan jari kelengking tangan kiri, bermula dengan jari kelengking kaki kanan sehingga berakhir jari kelengking kaki kiri, serta masukkanlah jari di antara jari-jari kaki dari tapaknya. Macam mana ni? Dia kata apa? Imam Ghazali ni dia ringkaskan daripada hadis-hadis. Ini dalam satu perenggan yang pendek ni, dia meringkaskan daripada hadis-hadis yang panjang tentang sifat wuduk Nabi SAW. Yang pertama, basuh kaki kanan ni. Lepas tu nanti baru basuh kaki kiri. Waktu basuh kaki kanan tu, kita basuh sehingga ke buku lali. Buku lali mesti termasuk dalam basuhan. Buku lali semua tahulah, buku lali yang kanan kiri kita punya tapak kaki tu ada tulang terbonjol tu, itulah buku lali. Dan sela jari-jari kakimu, kaki jari, jari kaki ni ibaratnya jari kaki lah ni, takkan saya nak angkat kaki saya kan. Kalau kita belajar depan-depan secara telaki, bolehlah, nak tak nak kena tunjuk jari kaki tu. Waktu saya belajar dulu pun saya tunjuk kan, supaya nampak praktikalnya. Sela jari-jari kakimu, ni jari kaki ibarat jari kaki ni, dengan menggunakan jari kelengking. Ni jari kelengking tangan kiri, jari kelengking tangan kiri, ni tapak kaki. Jari kelengking tangan kiri bermula dengan jari kelengking kaki kanan. Ni kaki kanan punya jari kaki, daripada bawah tapak kaki, bukan daripada atas. Atas pun boleh juga, tapi cerita afdal daripada bawah tapak kaki masukkan kelengking tangan kiri. Sebab apa? Kaki kan kawasan kotor, jangan gunakan tangan kanan. Kelengking tangan kiri, selakan di setiap celah-celah jari kaki. Macam tu cara dia. Ni selakan.
Banyak kelebihan ni tuan-tuan. Ini bukan setakat dapat pahala sunat, dapat juga kebersihan. Dan basuhan begini akan menyebabkan ramai orang dari kulat-kulat kaki tu, insya-Allah tidak akan berlaku kulat-kulat tu kalau cara basuhan yang betul. Dan juga sebenarnya kalau ikut ilmu urut refleksologi, di sini antara kawasan-kawasan yang banyak poin-poin kesihatan. Kita buat ni ibadat, tapi kadang-kadang dalam ibadat itu ada sampingan-sampingan kebaikan dia. Antaranya kebaikan kesihatan. Dia ada poin-poin penting ni untuk ilmu refleksologi, iaitu ilmu urut menggunakan tapak kaki, tapak tangan, yang mana ada poin-poin dia. Termasuk telinga. Telinga ni banyak otot-otot, sendi-sendi yang berapa juta, saya pun tak ingat, pernah study baca dulu. Kita bila betul-betul kita basuh kan, kita tarik ni, semua tu ada dia punya manfaat, kebaikan, kesihatan dia. Baik, jari kelingking kaki kanan, mulakan dengan jari kelingking kaki kanan sehingga berakhir jari kelingking kaki kiri. Ni kaki kanan tadi kita buat macam tu. Selesai, ni kaki kiri, tetap sela guna jari kelingking tangan kiri. Tapi sebab saya contoh, ni tangan kiri lah ibarat ni. Dah habis dekat buku ibu jari kaki, sambung kat sini. Hinggalah berakhir, dia kata apa? Berakhir jari kelingking kaki kiri. Serta masukkan jari di antara jari-jari kaki dari tapaknya, daripada atas pun boleh. Tak dosa, tapi nak afdal daripada bawah tapak kaki. Tuan-tuan puan-puan, sebab tu hari tu kita mula-mula belajar kitab wuduk, dia kata apa? Ambil wuduk dalam keadaan duduk atas kerusi. Kalau kita nak basuh muka, basuh tangan, kita tak rasa perlu sangat duduk tu. Tapi bila kita nak buat macam ni, selesanya kita kena duduk atas kerusi. Bukan kerusi lah, apa-apalah yang sesuai untuk duduk. Sebab kita perlu angkat kaki kita untuk kita buat betul-betul. Kalau sambil berdiri, mungkin kita akan terjatuh ke, tersengit-sengit ke, tak seimbang dan sebagainya. Kalau nak selesa, memang kena duduk. Jadi kalau kat rumah tu, kenalah sediakan kerusi untuk kita duduk kalau kita nak buat sempurna amalan sunnah dalam berwuduk. Amalkan tuan-tuan sekalian. Kalau tak buat selalu, Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Dalam mengamalkan sunnah-sunnah ni, setidak-tidaknya seumur hidup sekali kita pernah buat. Sepatutnya sentiasa buat. Tetapi hak ilmu, tanggungjawab ilmu supaya kita tak dituntut ke akhirat nanti, setidak-tidaknya seumur hidup pernah sekali kita buat. Tapi janganlah kita macam tu, sepatutnya selalu kena buat. Baik, ucaplah Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika salihin. Artinya, ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas tetian sirat yang lurus bersama kaki-kaki para hamba-Mu yang saleh. Iaitu, ya Allah, kaki ini nanti Allah bantulah untuk lintas tetian sirat. Begitu juga ketika membasuh kaki kiri, kamu hendaklah mengucapkan, buat benda yang sama, tapi doa dia, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati fin nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada tergelincirnya kakiku di atas titian sirat ke dalam neraka pada hari tergelincirnya kaki-kaki golongan munafik dan musyrik. Waktu basuh kaki kiri, kita doakan apa? Ya Allah, janganlah kaki ini tergelincir masuk neraka bersama dengan orang-orang musyrik dan orang munafik. Pastikan air disampaikan ke tengah betis. Itu tadi dia cerita yang wajib sampai buku lali. Kan hari itu waktu basuh tangan pun kita dah belajar, kan? Kena tambah basuhan hingga sampai ke atas siku tu, di lengan tu. Kaki pun sama juga, kena basuh lebih. Pastikan air disampaikan ke tengah betis. Dan dalam mengambil wuduk, kita kena jaga aurat. Kadang-kadang minta maaf cakap, nak ambil wuduk, kita angkat kain sing-sing semua sampai nampak betis, nampak peha, sampai atas lutut. Padahal nak ambil wuduk je kat masjid, tempat orang lalu lalang nampak dan sebagainya. Itu semua kita kena jaga, sampai ke tengah betis saja, bukan sampai ke tengah peha. Ke tengah betis. Dan pastikanlah ulangan sebanyak 3 kali pada setiap perbuatan wudukmu.
Setiap anggota yang kita basuh tu daripada muka hinggalah ke kaki buat 3 kali 3 kali. Seperti mana saya dah kongsikan hari itu, wuduk 3 kali 3 kali ini termasuk dalam sunnah semua Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi berwuduk dan mereka basuh 3 kali 3 kali. Jadi kerohanian wuduk 3 kali ini sangat-sangat hebat. Jangan kita ambil mudah kita anggap kedua dan ketiga itu sunat, kita hanya ambil sekadar yang wajib. Setiap satu amalan tu ada nilai dia, ada kesan kerohanian dia, ada kesan nur dia di hari akhirat nanti. Ibaratnya contohlah, kalau kita cat rumah kan, kita satu lapis saja kan tak cantik sangat, nampak nipis, silap-silap, lama-lama cepat berkulat, cepatlah orang kata cair nampak nanti dinding tu, ibaratnya macam tu. Tapi kalau kita cat rumah tu lapis kedua, lapis ketiga, kan nampak lebih cantik, kan mungkin tahan lebih lama. Itulah ibaratnya kalau kita ambil wuduk sekali, tak cantik mana. Dia punya nur dia tu, ada nur dia nanti ke akhirat, tapi orang kata taklah sehebat yang 3 kali punya basuhan. Apabila kamu selesai berwuduk, angkatlah pandanganmu ke langit dan ucaplah. Ini antara doa penting. Usaha hafal, walaupun panjang. Kalau boleh photostat, tampal dekat dinding, luar tandas lah, jangan dalam tandas. Photostat, minta anak ke siapa ke, kan, photostat kan, tampal di depan kita, di mana-mana lah, dinding, luar tandas ke apa, untuk kita baca. Kerana doa lepas wuduk antara doa yang penting. Seperti mana saya sebut tadi, ada doa yang kita boleh ini, dan doa yang penting saya akan sebut. Kita akan fokus. Kenapa? Doa lepas wuduk ni, sesiapa yang baca doa lepas wuduk ni, lepas tu dia berdoa apa sahaja, itu antara waktu doa mustajab. Doa lepas wuduk adalah antara doa yang banyak kelebihannya. Apabila kamu selesai berwuduk, angkatlah pandanganmu ke langit dan ucaplah, tengok ke langit. Sebahagian ulama ajar sambil buat tasyahud, syahadah macam ni. Sambil tengok ke langit, syahadahkan macam ni. Mungkin kalau kita pergi Mekah, Madinah, kita tengok, kalau kita ambil wuduk tempat awam, di Masjidil Haram dan sebagainya, kadang-kadang kita nampak ada orang-orang Arab, orang-orang India, orang bermazhab Hanafi. Mereka memang mengamalkan ni. Sambil tengok langit dan angkat jari syahadah. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini panjang, kalau nak diskon lagi ada riwayat yang lebih pendek. Apa dia? Tanda. Siapa ada pen tu tanda. Maksudnya kalau nak ringkaskan, yang pertama yang dia sampai titik tu, titik pertama tu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay? Itu mesti baca. Kalau nak skip panjang sangat ustaz, boleh tak ajar yang pendek sikit? Boleh, ambil yang tu mesti baca. Potong subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tu boleh skip, boleh potong. Bagusnya baca. Ini kita kalau nak, orang kata nak hafal yang wajib, yang penting-penting. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ni kekalkan. Ni baca dua tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Lepas tu skip kepada Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai situ pun dah cukup, ataupun sampai titik tu waj'alni min ibadikas salihin. Lepas tu boleh juga tak nak baca waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Artinya, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah semata-mata tanpa ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad ialah hamba dan pesuruhnya. Maha suci Engkau ya Allah, berserta segala pujian buatmu.
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku telah melakukan kejahatan iaitu dosa dan menzalimi diri sendiri. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Maka ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Ya Allah, jadikan aku termasuk dalam golongan orang bertaubat. Jadikan aku termasuk dalam golongan yang mensucikan diri, serta jadikan aku termasuk dalam golongan para hamba-Mu yang soleh. Jadikan aku orang yang selalu sabar dan bersyukur. Jadikan aku dapat mengingati-Mu sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepada-Mu pada waktu pagi dan petang sepanjang masa. Sesiapa yang membaca semua doa ini dalam wuduknya, maka keluarlah segala dosanya dari seluruh anggota badan. Ini salah satu kelebihan doa ni. Dia panjang sikit, tapi dia cuci bersih. Ibaratnya apa? Wuduk tu sendiri dah menghapuskan dosa. Baca lagi doa ni, lagi disental. Ibaratnya kita dah guna sabun basuh baju dah. Kita tambah lagi dengan klorok. Kita tambah lagi dengan pembersih-pembersih yang lain. Ibaratnya macam tu lah. Wuduk tu kita top up lagi dengan doa ini, maka keluarlah segala dosanya dari seluruh anggota badan. Jadi kalau sebelum ni kita setakat ambil wuduk, tak baca doa, upgradekan amalan kita. Ini tujuan kita belajar kitab ini, ini tujuan kita buka kelas ini, iaitu untuk kita menambahkan lagi amalan-amalan sunnah di dalam kehidupan seharian kita. Maka keluarlah segala dosanya dari seluruh anggota badan. Tak cukup lagi, dipetri wuduk tersebut dengan kesempurnaan, iaitu lagi sempurnalah. Lagi sempurnalah wuduk kita itu, dan diangkat menuju ke bawah arash Allah Subhanahu wa taala. Wuduk ini sentiasa bertasbih kepada Allah Taala dan mensucikannya, serta ditulis baginya pahala wuduk itu hingga hari kiamat. Siapa yang ambil wuduk kemudian dibaca doa ini, amalan wuduk ini dia akan disimpan di dalam satu tempat khas dipanggil Illiyin. Satu rak fail amalan baik. Macam kita kalau kerja pejabat kan ada fail-fail tersusun. Malaikat Raqibun Atid yang tulis kita punya kiraman katibin kita ni, tulis amalan ni, dia orang ni pun ada tempat simpanan buku catatan amalan baik, nama dia Illiyin. Rak dia tu, fail dia tu. Jadi wuduk ni termasuk dalam yang disimpan di bawah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wuduk yang sempurna ni akan terus bertasbih. Dia tak mati macam tu je. Bukan dengan keringnya air wuduk habisnya pahala, tak. Wuduk yang sempurna ni dia akan terus bertasbih sampai bila? Sampai hari kiamat. Sebab itu jangan main-main dengan wuduk. Wuduk ni siapa boleh jaga wuduk dengan sempurna sentiasa 24 jam tak terputus, ini antara amalan orang-orang yang tanda dia disayangi oleh Allah Ta'ala. Istiqamahkan. Terbatal wuduk pada waktu yang kita betul-betul tak boleh jaga wuduk je. Bila kita dah kencing berak, terbatal wuduk. Habis saja cebok, bersih semua, ambil wuduk semula. Dengan tidur, tengah tidur 8 jam tu, terbatal wuduk. Tidur 6 jam, tidur 4 jam, terbatal wuduk. Bangun tidur, ambil wuduk semula. Kalau terbatal wuduk dengan kentut atau sebagainya, cepat-cepat ambil wuduk. Usahakan sentiasa ada wuduk. Nak upgrade lagi, kalau kita nak upgrade lagi amalan wuduk tu, lepas setiap kali wuduk kita solat 2 rakaat wuduk namanya. Ini yang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu buat, hingga menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wahai Bilal." Waktu tu atas dunia lagi ni. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kau sampai tahap aku dengar tapak kaki engkau di dalam syurga? Aku dengar bunyi terompah engkau dalam syurga." Macam kita kadang-kadang kan, akak-akak ni punya kasut, contoh katakan ada tumit tinggi lah, ada tumit besar tu, kadang-kadang ada bunyi dia sendiri. Kita dah tahu dah, ni kawan sepejabat kita ni punya ketak-ketuk ni, ni akak ni dah sampai dah ni. Contohnya begitu. Jadi Nabi SAW dia kata apa? Aku dengar tapak kaki kau dalam syurga, wahai Bilal. Apa amalan kau? Engkau kat dunia lagi.
Tapi aku dah dengar tapak kaki kau dalam syurga. Bila jawab, wahai Rasulullah, aku rasa amalan aku tak ada yang istimewa mana pun. Tapi aku rasa mungkin disebabkan aku ni sentiasa menjaga wuduk. Batal wuduk, aku terus ambil wuduk. Dan selepas setiap kali ambil wuduk, aku akan solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, Allah sekalian, wuduk ni bukan sahaja untuk kita nak solat dalam wuduk. Itu amalan biasa. Nak solat ambil wuduk tu amalan biasa. Orang tak soleh pun akan buat. Sebab apa? Sebab dia dah tahu nak solat kena ambil wuduk. Tapi kalau betul-betul kita nak jadi orang-orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala, kita sentiasa menjaga wuduk kita. Wuduk ini sentiasa bertasbih kepada Allah Ta'ala dan mensucikannya serta ditulis baginya pahala wuduk itu sehingga hari kiamat. Baik, jauhilah 7 perkara ketika kamu berwuduk. 7 perkara ni kalau boleh jangan buat ketika wuduk. Pertama, jangan mengibas-ngibas tangan untuk memercikkan air. Lepas wuduk kita kibas. Kena orang sebelah, kena pula kita punya tempat wuduk. Contohnya kat masjid mana-mana pun, tempat wuduk tu pipe tu sebelah-sebelah. Lepas ambil wuduk tu kita pun genjis-genjis kena orang sebelah. Orang tak suka. Benda-benda macam tu pun kita kena jaga. Yang kedua, jangan menampar muka dan kepala dengan air. Setengah orang dia ambil wuduk, pap, mengecik juga. Satu mengecik, satu lagi memang bukan itu cara wuduk. Wuduk ni adalah bersistem, cara yang beradab, bersopan, bukan menampar muka dan kepala dengan air. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap ketika sedang berwuduk. Tengah berwuduk, jangan bercakap-cakap. Sebab apa? Kita nak fokus, banyak doa tu. Kalau kita tak hafal doa-doa tu pun kita dah bayangkan muka ni, tangan ni, kita dah bayang dah. Tangan kanan terima buku cerita amalan tangan kanan, tangan kiri jangan terima buku amalan tangan kiri, kaki tadi supaya tak tergelincir. Kita dah dalam wuduk pun kita dah mula khusyuk. Itu tadi yang saya sebut, salah satu cara untuk khusyuk dalam solat, kita wuduk kita pun betul. Sebab daripada wuduk kita dah mula tarik fikiran kita, tarik fokus kita kepada amalan, iaitu kita dah latih untuk bersedia untuk khusyuk. Janganlah tengah wuduk pun bersembang lagi. Tengah wuduk kita fikir hal dunia kita. Itu yang bila masuk ke solat, kita terus bawa apa yang kita terfikir dunia tadi, apa yang kita bersembang tengah wuduk tadi. Sebab tu tengah wuduk pun jangan bercakap-cakap, sebagai persiapan untuk khusyuk dalam solat. Yang keempat, jangan menambah basuhan anggota lebih daripada 3 kali. Konon-kononnya kita nak lebih pahala, kita tambahlah daripada 3 kali. Hukum ni dah makruh. Dan juga kalau banyak sangat sampai membazir air, boleh jadi haram. Mungkin akan menyebabkan was-was. Ni satu penyakit. Orang yang berpenyakit was-was, dia boleh sampai tahap wuduk tapi dapat dosa. Ini kena jaga tuan-tuan. Orang lain wuduk dapat pahala masuk syurga, dia wuduk sah solat tapi dapat dosa. Wuduk dia tu sah, solat dia sah, tapi boleh dapat dosa pula. Kenapa? Sebab dia was-was hingga tahap dia membazir air. Banyak air dia gunakan. Saya pernah nampak orang-orang macam ni. Air buka sebesar-besar, dah curah macam tu pun dia rasa macam tak kena lagi. Curah lagi, basuh lagi, sental lagi. Ni was-was ni kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah Taala jauhkan kita daripada was-was ni. Jangan menambah basuhan anggota daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali. Yang kelima, jangan berlebih-lebihan menggunakan air tanpa keperluan hanya kerana berasa was-was, kerana terdapat syaitan yang dikenali sebagai awalahan bagi golongan yang selalu was-was yang sedang mentertawakan mereka. Itu yang tadi sebut, orang lain ambil wuduk dapat kerohanian, dapat kehebatan, dapat cahaya, tapi wuduk orang ni syaitan ketawa. Syaitan ketawakan dia. Kenapa? Was-was tadi. Nabi SAW punya wuduk hanya menggunakan 1 cupak sahaja. Saya nanti insyaAllah ada, saya ingat nanti saya akan bawa. Saya dapat 1
satu cupak, satu ukuran cupak yang Nabi SAW guna untuk berwuduk. Lebih kurang banyak ni. Lebih kurang air 500-400 ml sahaja digunakan untuk wuduk yang sempurna. 3 kali basuh rambut Nabi SAW. Ni rambut yang tebal, janggut Nabi tebal. Walaupun begitu, dengan air sebesar banyak ini saja, 400-500 ml ni, 500 ml ni, dah cukup untuk wuduk yang sempurna. Jadi bayangkan macam mana kalau kita wuduk dengan pipe, agak-agak berapa botol ni kita guna air. Jangan berwuduk dengan air musyammas. Apa dah air musyammas? Air yang kena cahaya matahari yang panas. Maksudnya jangan guna air panas yang kena cahaya matahari. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Dia boleh mendatangkan penyebab sakit sopak dan sebagainya. Itu Ustaz, kalau saya guna pemanas air boleh? Boleh. Itu panas bukan sebab matahari. Ya, tak ada masalah. Dia yang tak boleh, yang makruh tu ialah air musyammas. Jangan berwuduk dari bekas tembaga. Bekas tembaga pun adalah makruh untuk kita berwuduk dengan air daripada bekas tembaga. Ini ada kaitan juga dengan kesihatan. Inilah 7 perkara yang makruh dalam wuduk. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, man dzakarallaha 'inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullah wa man lam yadhkurillah lam yadhhar minhu illa ma asabahu ma'. Ini ayat yang berkaitan dengan wuduk ni boleh membersihkan hati. Nampak macam dia bersihkan anggota badan, tetapi rupanya dia bersihkan juga dia punya semua anggota badan dia termasuk hati. Artinya sesiapa yang mengingati Allah dalam wuduknya, maksudnya Allah akan mensucikan seluruh tubuh badannya. Seluruh tubuh badan ni maksudnya luar dan dalam, termasuk hati dia. Manakala sesiapa yang tidak mengingati Allah dalam wuduk itu, maksudnya dia berwuduk, otak dia ke lain, lidah dia ke lain, sembang ke lain, maka jasadnya tidak menjadi suci kerana wuduk, melainkan bahagian yang terkena air sahaja, iaitu dia setakat dapat apa yang dia basuh sahaja, tidaklah termasuk hati itu dibersihkan. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. InsyaAllah azan dulu, nanti kita sambung satu bab baru insyaAllah.
Baik, adab mandi. Apabila kamu junub disebabkan mimpi atau jima, maka bawa bekas berisi air ke bilik mandi dan basuh kedua-dua tanganmu dahulu sebanyak 3 kali. Maksudnya zaman dulu air diambil dari luar kan. Basuh kedua-dua tanganmu dahulu sebanyak 3 kali sebelum celup tangan ke dalam beldi. Dululah, sekarang ni pun ada juga kan yang menggunakan beldi ataupun dia ada kolam kecil dalam bilik mandi dia. Berkaitan kolam kecil ni tuan-tuan dan puan Allah sekalian, kena berjaga baik-baik. Bab air mustakmal ni kena belajar betul-betul. Bab air mustakmal kena belajar betul-betul. Sekiranya air itu tak cukup 2 kolah, masuk najis dalam air itu, tak kira dalam beldi ke dalam kolam kecil dekat rumah kita tu, masuk apa-apa najis sedikit sekalipun, walaupun tidak bertukar bau, warna dan rasa, maka air itu telah jadi air mutanajjis dipanggil. Air yang tak boleh dibuat suci. Contoh, tai cicak. Masuk tai cicak tu tidak merubah warna, tidak merubah bau, tidak merubah rasa air tersebut, tapi dah tak boleh guna untuk wuduk dan mandi wajib. Siapa yang guna mandi atau berwuduk guna beldi ataupun kolam kecil dekat sudut bilik mandi dia tu ada kolam kecil, itu tak cukup 2 kolam. Yang terbaik tak payahlah guna. Itu yang terbaik. Sebab kita nak halau macam mana cicak, bila-bila nak lalu, bila-bila nak berak, takkan setiap kali nampak tak cicak dalam kolam tu kita buang semua air. Jadi sesiapa rumah yang ada macam tu, tolong study baik-baik, sebab kita ni bukan kelas fiqah. Tapi apa-apa yang penting saya kena sebut juga. Jangan nanti kita ambil wuduk, tapi wuduk kita tak sah. Kita mandi wajib tak sah. Bila mandi wajib tak sah, solat tak sah, haji tak sah. Panjang cerita dia. Sebab apa? Sebab air mustakmal tadi, air mutanajjis tadi. Begitu juga air mustakmal yang menyebabkan kita mandi wajib. Basuhan pertama tu mengecik masuk dalam kolam kecil ataupun masuk dalam beldi tadi. Kena study sikit fiqh fardu ain, air mustakmal dengan air mutanajjis. Hilangkan segala kotoran yang ada di badan. Sebelum kita mandi wajib, sama juga macam berwuduk, pastikan tak ada apa yang boleh halang air daripada kena kulit kita. Sama ada contohnya sisik ikan ke, minyak hitam ke dan sebagainya yang menyebabkan air tak kena, ataupun makeup yang tebal dan seumpamanya air tak kena pada kulit, maka pastikan hilangkan dulu. Hilangkan segala kotoran yang ada di badan dan berwuduk sebagaimana wuduk untuk bersolat. Sebelum kita mandi, kita mulakan mandi kita tu dengan basuhan macam ambil wuduk yang kita dah belajar baru selesai tadi. Dan berwuduk sebagaimana wuduk untuk bersolat sambil membaca doa-doanya seperti yang dibentangkan sebelum ini. Akhirilah basuhan kedua-dua kaki supaya air tidak dibazirkan. Maksudnya basuh kaki nanti dulu. Ambil wuduk semua macam biasa sampai ke kepala, nanti kaki nanti akhir sekali. Antara sebabnya supaya tak membazir air, basuh 2 kali. Kaki tadi dah basuh wuduk yang sebelum mandi wajib tu. Dah mandi wajib akhir pun basuh kaki juga supaya tidak berulang dan tidak membazir air. Apabila selesai berwuduk, tuanglah air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Kan tadi kita dah mula tadi dan kita sampai kepala, kita tak basuh kaki, kepala tu kita terus tuanglah air ke atas kepala sebanyak 3 kali bersamaan dengan niat mengangkat hadas kerana junub. Waktu itulah kita niat berhadas junub tu. Kemudian jirus air ke atas bahagian kanan tubuhmu. Kanan dulu. Mulakan dengan kanan 3 kali. Seterusnya bahagian kiri sebanyak 3 kali pula. Kita habiskan kanan dan kiri. Gosok bahagian depan dan belakang badanmu sebanyak 3 kali setiap satunya. Selati rambut dan janggutmu. Rambut tu kita selati. Kita gosok sampai dalam tu. Kenakan air, pastikan semuanya kena air. Dan sampaikan air ke bahagian pelipat anggota badan. Apa-apa saja yang berlipat. Mungkin ada banyak lemak ke apa kan, apa yang bahagian berlipat-lipat tu, pastikan air sampai, kelengkang dan sebagainya. Dan pangkal bulu sama ada yang nipis dan tebal. Dalam mandi wajib kena air. Kan hari tu kita dah cerita tentang wuduk. Wuduk kan ada beza.
janggut nipis dengan janggut tebal. Yang janggut tebal tak wajib kena air sampai ke pangkal janggut. Tapi untuk mandi wajib dan pangkal bulu sama ada yang nipis dan tebal tetap kena sampaikan air. Waspada daripada menyentuh kemaluan selepas berwuduk. Waspada daripada menyentuh kemaluan selepas berwuduk. Jika tanganmu menyentuhnya, maka ulangi wuduk semula. Kalau kita dah mandi wajib, lepas mandi wajib, tak wajib ambil wuduk. Kita tak ambil wuduk, kita mandi wajib, kita niat angkat hadas besar, secara automatik hadas kecil terangkat. Bila hadas kecil terangkat, maksudnya lepas kita selesai mandi wajib, kita tak ambil wuduk. Tapi kalau tengah kita mandi wajib tu, kita ada buat perkara yang batalkan wuduk, contohnya kentut ke, tengah mandi-mandi kencing ke, ataupun pegang kemaluan, maka habis mandi wajib tu kena ambil wuduk. Ini kena faham. Berdasarkan semua kaifiat tadi, perkara yang fardu ialah niat menghilangkan najis dan meratakan seluruh badan dengan air mandian. Yang lain tu adalah sunat, kita kena jaga juga. Tapi yang wajibnya niat menghilangkan najis dan meratakan seluruh badan dengan air. Sikit lagi, perkara fardu dalam wuduk pula ialah membasuh muka, membasuh kedua-dua tangan sehingga ke siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kedua-dua kaki serta bergulali secara berturut-turut. Niat dan tertib selain daripada semua yang disebutkan tadi ialah perkara-perkara sunat yang sangat dituntut. Kelebihannya banyak, ganjarannya pahala besar, ganjaran pahalanya besar, dan orang yang mengabaikannya benar-benar rugi. Dia ulang lagi. Mukadimah hari itu kita dah baca sikit, iaitu sunat kalau kita tinggalkan rugi. Kali ini dia ulang lagi, orang yang mengabaikan perkara sunat ini benar-benar rugi. Bahkan dia sedang menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Tinggalkan sunat tapi bahaya. Ini kita faham ni. Imam Ghazali punya ayat ni sangat penting untuk kita faham. Orang yang selalu mengabaikan sunat, bahkan dia sedang menjerumuskan diri ke dalam bahaya dengan hanya bergantung pada perkara-perkara fardu. Kerana amalan-amalan sunat memperbaiki kekurangan amalan fardu. Kita confirm ke basuhan kita tu dah perfect. Jadi oleh kerana itu, banyakkan sunat supaya amalan sunat itu boleh menjaga kekurangan yang ada pada fardu. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini dapat menambahkan lagi ilmu kita dan meningkatkan lagi amalan-amalan sunnah kita dalam kehidupan seharian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.